Bahan-bahan satu juga sebahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita di podcast apa nama tu? Secangkir kopi. Tapi alamak, hari tu dah tukar dah tu daripada sembang kari ke secangkir kopi. Ya. Tapi baru 2 hari lepas saya check balik tu, ada juga yang podcast dah ambil nama tu, so kita kena tukar lagi tu. Tukar lagi. Tukar lagi nama podcast kita. Jadi saya cadangkan Okey. kita tak boleh tukar banyak sebab kopi tu dalam bahasa Arabic, bahasa Arab, kahwah. Ya. And saya dulu bahasa Turki kami sebut tu kahve. 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 So kita tukar ke secangkir kahve. Tak jauh beza lah sebab malas dah nak tukar logo semua. Okey, faham. Secangkir kahve. Saya harap Tapi itu pun nice, cantik. kahve. Kahve, Kahve. satu yang unik. Jadi pendengar kalau siapa yang pergi ke Turki, bolehlah kata kepada siapa kalau pergi Turki, kalau nak teh boleh sebut chai, sama macam Arabicnya chai dan Japanese chai. Dan tapi kalau nak coffee, bahasa Turkish and Arabic they call it kahwa, ataupun bahasa Turki ni kahve. Kahve. Apa khabar tu? Alhamdulillah sihat. Ada apa-apa cerita tak hari ini sahaja, apa yang berlaku kat Sarawak, apa cerita hari ni tu? Hari ni bertepatan pada pukul 3 petang. 3.15 petang. Kita di bahagian Kuching mengalami hujan ribut. Kira ribut lah. Hujan ribut. So apa yang Tun alami ataupun warga Kuching alami pada waktu ni? Ada yang kena banjir disebabkan hujan lebat tersebut. Banjir kat kawasan mana? Ada yang dekat bahagian yang mana ada dekat satu posting tu dekat area Jalan Icom Square. I see. Icom Square ada banjir di situ. Dan ada beberapa pokok dia tumbang lah. Ya. Tumbang pokok ni agak membahaya Tun. Amat bahaya sekali. Saya rasa tumbang pokok ni boleh meragut nyawa lah. Boleh meragut nyawa. Itu yang terjadi pada beberapa bulan yang lepas yang dekat Kuala Lumpur. Pokok tumbang yang kena pada mangsa. Pokok tumbang dan meninggal dunia. Jadi hari ni sahaja Tun di Sarawak disebabkan cuaca yang agak, orang kata agak agresif lah. Agak ribut. Bunyi kilat boleh didengari setiap beberapa saat. Sentiasa menyambar. Dan memang isteri saya, anak saya dalam keadaan ketakutan lah duduk dalam office ni. Office ni waktu tu petang tadi. So kami pun balik, dan bila balik tu kami telah mendapati baru sahaja pukul 4 tapi jam yang sangat teruk. Betul. Ada jam di kawasan Tun, kalau Tun tahu di Jabatan Satok ada pokok tumbang. Betul. Di kawasan Hospital Normah ada pokok tumbang. Dekat kawasan mana lagi? Macam-macam, lebih daripada 3, 4, 5 kawasan. Dan bukan tu juga. Bendera ikonik kebangsaan negeri Sarawak pun, dia punya bendera pun terlepas, jatuh. Terlepas? Yes. Maksudnya sekarang ni tiang tu tak ada bendera? Tak ada bendera. Dan saya tengok posting tersebut baru tadi di TikTok. Ya. So kita harap semoga cuaca yang sebegini akan, kita doakanlah sama-sama supaya cuaca macam ni akan berhenti secepat yang mungkin lah. Kalau hujan yang tidak ribut, kalau panas pun panas yang El Nino, tidak setahap El Nino. Sekarang ni musim El Nina, musim tengkujuh lah lebih kurang, di mana tiupan angin monsun. Saya dah lupa dah lama dah tinggalkan sejarah geografi. Sekarang ni kita dalam musim tersebut, musim banyak hujan dan sebagainya. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Siapa yang ingin keluar pada waktu ni, rasanya waktu petang lah biasanya hujan tu. Tadi pun berhenti dalam pukul 6, pukul 5 lebih macam tu dia berhenti lah. Agak lama sebenarnya, sejam lebih.
Jadi itulah dia sedikit. Oh, jadi fokus pula kita hari ni. Betul fokus kita pasal. Tapi itulah yang dialami oleh orang Sarawak hari tu. Di bahagian kucing. Bahagian kucing khususnya. Kita tak tahu bahagian lain mungkin lebih kurang ataupun lebih teruk lagi. Jadi hari-hari yang akan mendatang, hati-hatilah especially nak pergi area yang ada pokok-pokok tu. Oh, memang menakutkan lah. Kalau tengah jam, pokok tumbang, nak lari macam mana? Nak claim insurans pun tak boleh, dia bencana alam. Bencana alam tak boleh claim insurans. Memang tak boleh claim insurans bencana alam. Betul lah. Betul. Oh. Itu saya tak tahulah, saya kurang ilmu tentang insurans. Ni macam nak jadi ejen insurans je ni. Tengah ni tengah ambil lesen. Okay, promote. Okay, Tun. Ya. Yeah. Hari ni 2 ke 3 September? Hari ni 2 September. Tapi sekarang kita ni dah ada pukul 12.01 minit. Ya, pukul 12. Pukul 12 dah masuk 3 September. Kami buat podcast ni waktu tengah-tengah malam ni. Kami jarang nak berpodcast pada siang hari sebab kedua-dua kami pun ada masa-masa yang tak mengizinkan lah. Yes. Saya pula kerja waktu tengah hari dan petang. Hingga petang lah, pukul 3 ke 4 tu hingga petang. Balik pun komitmen terhadap keluarga dan akhirnya malam je lah masa yang kita ada. Tun pula bekerja di... Boleh ke sebut nama tempat kerja Tun? Entahlah. Kita potong bahagian ni. Potong lah. Tak takut-takut. Takut ada peminat datang nanti. Kena buru dia ni. Okay. Tun, selain daripada isu semasa yang berlaku di Kuching, termasuk Kuching juga, Sarawak, ada satu hari yang sangat-sangat diraikan. Sangat-sangat diraikan, iaitu pada 31 Ogos, sempena Hari Kemerdekaan. Jadi di Kuching, Sarawak, ada sambut ke? Kalau saya tak tahu, saya kurang ikut program-program yang ada di Kuching ni setakat ni, tapi yang saya pasti dan semua orang Kuching pasti ada firework. Ada muncul pada waktu 12 malam, terus start muncul tersebut. Bergegar sampai ke rumah saya. Nampaknya. Saya ada tengok posting TikTok live yang warga Kuching dia merekodkan keadaan muncul tersebut, fireworks tersebut pada 12 Rabiul Awal pada 12. Dan tak silap saya sambutan kemerdekaan kita yang ke-67 ini di Sarawak bahagian Ibu ataupun Bintulu. Dia antara bahagian tu tersebut dan tidak ada disambut di Kuching pada tahun ini. I see. Betul kan kalau saya salah? Okay. Jadi orang Sarawak pun sambut lah. Sambut. 31 Ogos. Ada sebab kenapa kita mention tentang benda ni di dalam podcast kita pada hari ini. Kita lah sebagai orang Sarawak. Saya dilahirkan di Kuching, di SGH Sarawak dengan bangganya. Sarawak Government Hospital. Saya dilahirkan oleh perkhidmatan oleh doktor-doktor dan juga kaki tangan nurse orang Sarawak sendiri. Dan Tun dilahirkan di mana? Manakala saya pula di Hospital Umum Sarawak. Sama lah. SGH. Itulah Hospital Umum Sarawak. Nama lama dia kot? Tak, tu nama in English lah. SGH Sarawak Government Hospital. Manakala bahasa Melayunya kita panggil apa? Hospital Umum Sarawak. HUS Hospital Umum Sarawak. Hospital Umum Sarawak. HUS. Kedua-dua kita dilahirkan di situ. Tempat yang sama? Mungkin katil yang sama. Tahun dia berbeza. Jaraknya 8 tahun. Mak yang berbeza. Itu memang. Okey. Agak merisaukan 31 Ogos. Ada sebab kita sebut benda ni. Tun, kita sebagai orang Sarawak Tun. Ya. Silakan. Ada kaitan ke kita dengan 31 Ogos? Kalau ikutkan sejarah, Malaysia dikatakan kita menyambut kemerdekaan Malaysia. Tetapi kalau kita tengok pada sejarah, kita assume is wilayah lah Tanah Melayu ni kan. Ataupun negara lah pada ketika dahulu sebelum Persekutuan Malaysia. Ialah kemerdekaan Tanah Melayu. Jadi
Malaysia pada waktu itu, ketika itu tidak wujud. Jadi bagi saya untuk menggunakan term Selamat Hari Kemerdekaan Kebangsaan Malaysia, bagi saya itu tidaklah sepatutnya. Di sebaliknya kita penubuhan Malaysia sendiri, Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963. Iaitu Jadi kalau betul lah, itu ketika Sabah, Sarawak dan Singapura tu Singapura ya. join Malaysia. Ya. Join Malaysia. Join gabungan antara tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak yang telah membentuk terjadinya sebuah negara bernama Persekutuan Malaysia. Nama Persekutuan official dia adalah Persekutuan Malaysia. Tetapi pada ketika ini kita menggunakan Malaysia. Akan tetapi kalau urusan-urusan rasmi negara, mereka akan menggunakan Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia. Ya. Persekutuan ni macam bermaksud kita ibarat United Kingdom. United Kingdom dia ada gabungan Scotland, ada gabungan dengan Wales, gabungan dengan England, dan ada 4 tak silap saya, dan membentuk sebuah negara United Kingdom. Unite. Depan dia persekutuan United. United States Amerika lebih kurang jugalah. Gabungan banyak-banyak yang mungkin dahulunya sebahagian ini saja dan digabungkan bersekutu. Kalau nak senang, yang paling dekat is contoh yang diberi oleh Tun tadi. Kalau contoh yang lain mungkin EU, European Union. Banyak negara, banyak jenis bahasa, bangsa, tapi still mereka currency yang sama. Kalau nak lalu border sesama sendiri, tak perlu menggunakan pasport pun. Begitu. Tetapi kita nak masuk Brunei menggunakan pasport sekarang ni. Tetapi kita kena alert. Perkataan erti penggunaan persekutuan dan erti penggunaan pergabungan. Gabung bermaksud kita bergabung. Kalau persekutuan bermaksud dalam bahasa Inggerisnya ialah alliance. Maksudnya kita bersekutu. So bermaksudnya kita dalam erti masuk persekutuan dengan gabungan ini haruslah diteliti. Banyak orang yang mempunyai kesukaran untuk memahami erti maksud persekutuan dan gabungan. I see. Ya. Tapi saya lah tu sebagai rakyat netizen, rakyat biasa, kita bangkitkan isu 31 Ogos ni sebab saya sengaja diutarakan tadi. Apa kaitannya dengan Sabah dan Sarawak? Kami gabung 16 September. Kami tak perlu sambut lah. Adakah wajar? Bagi saya lah. Bagi saya, kalau jawapan saya, sebenarnya Malaysia nombor satu, Malaysia ni ada banyak sangat perayaan. Kan? Malaysia ada banyak sangat perayaan. And ada beberapa perayaan yang penting itu adalah 2 tarikh yang sangat penting, 31 Ogos dan juga 16 September 1963. Wah, betul kali ni. 1963. Jadi dua tarikh ni, kalau kita compare dari segi sambutannya lah, kalau di Semenanjung sudah tentu 31 Ogos ini mendapat sambutan yang lebih tinggi dari segi sambutannya di dataran, sambutannya bersama kaki tangan kerajaan. Mungkin antara faktornya adalah kejayaan seniman-seniman, penyanyi-penyanyi yang menghasilkan lagu. Kebanyakan lagu adalah berkisarkan tentang kemerdekaan 31 Ogos. Lagu Sudirman tanggal 31. Dan pelbagai lagi lagu yang sangat-sangat beri fokus pada 31 Ogos. Dalam masa yang sama, saya pun rasa orang Sarawak dengan Sabah pun tak izinkan saya memberi opinion saya sahaja, bukan mewakili orang Sarawak saya. Janganlah berkira sangat. Kita boleh sih kita, why not us, boleh tak kita anggaplah 31 Ogos itu sebagai hari lahir, hari jadi ibu kita. Kalau kita diizinkan guna analogi, saya harap analogi itu paling dekat lah, kalau tidak tepat pun. Kenapa kita tidak anggap sahaja 31 Ogos itu adalah satu birthday ibu kita, dan 16 September itu adalah birthday
kita bersama, iaitu birthday anak dia pula. Dan tapi as a whole, inti partinya adalah it's quite the same thing lah. Disebabkan mungkin ada kata cadangan set motor ni mungkin ada cadangan yang menyatakan bahawa kenapa kita tak gabung je, why not we just focus on one date, 16 September. Saya kata peristiwa 31 Ogos terlalu besar untuk ianya dinyah daripada buku teks, untuk dinyah daripada sejarah. Bukanlah dinyah, maksudnya why not we just celebrate on one date is tak dapat lah. 16 September sangat signifikan, 31 Ogos sangat signifikan. Tun pula bagaimana pendapat Tun tentang benda ni? Yang pertama sekali adalah fakta tak boleh diubah. Yeah. Fakta is stay the same. Walaupun 31 Ogos menjadi pilihan untuk sambut Hari Kemerdekaan, bagi saya ia bercanggah dengan fakta sejarah sebenar. Fakta sejarah sebenar patutnya kita merayakan 16 September 1957. 16 September 16 September 1963. Jadi betulkan saya tentang fahaman tu bahawa nombor satu, fakta tak boleh diubah. Maksud pendengar, saya rasa betulkan kalau saya salah untuk memahami itu, iaitu sebab kita tengok di media sekarang tu, video-video, poster-poster, dia akan tulis kat situ selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ataupun Hari Kebangsaan Malaysia. Dan bila disebut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia, Malaysia itu sebenarnya telah merangkumi Sabah. Yes. Jadi itu yang mungkin Tun agak tidak bersetuju, betulkah? Agak tidak bersetuju. Dari segi fakta sejarahnya salah lah. And nombor dua adalah Tun stress on kita harus lebih fokus terhadap 16 September. Silakan Tun. Jadi kalau kita melihat kembali, tidak salah untuk menyambut 31 Ogos 1957. Kerana itu adalah merupakan sejarah kemerdekaan. Tetapi bukannya Sarawak dan Sabah. Sarawak merdeka lebih awal daripada penubuhan Malaysia. Begitu juga dengan Sabah. Jadi wajar bagi saya kalau kita sambut kemerdekaan Tanah Melayu 31 Ogos 1957. Jadi tu nak perkataan bagi perayaan ini disebut sebagai Tanah Melayu. Ini akan kontroversial, tetapi saya pun rasa akan kontroversial. Kita stick to the reality, kenyataan fakta, supaya pada masa yang akan datang setiap generasi, setiap orang mengetahui bahawa okey, 31 Ogos 1957, okey, Hari Kemerdekaan untuk Tanah Melayu, bukan Malaysia. Sekarang kecelaruan data mengenai kemerdekaan Malaysia dan kemerdekaan penubuhan Malaysia, itu bagi saya adalah satu fakta yang sudah bertukar. Yang kita perlu tegaskan di sini bahawa 16 September 1963 adalah hari penubuhan hari terjadinya Persekutuan Malaysia, gabungan bersekutunya antara Singapura, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Bukannya merdeka, kerana Sabah dan Sarawak merdeka terlebih dahulu sebelum penubuhan Malaysia. Dan ini pun menjadi satu salah nilaian. Saya ada baca beberapa komen dan beberapa pandangan orang berkenaan dengan kalau bukan disebabkan Tanah Melayu, Malaysia, Sabah dan Sarawak takkan merdeka. Bagi saya, we independent lebih awal berbanding Persekutuan Malaysia itu sendiri. Macam mana tu? Ini memerlukan pengkajian sejarah yang mungkin Tun boleh permudahkan sedikit untuk pendengar kita.
apa maksud Tun dengan Sarawak actually merdeka lebih awal daripada persekutuan. Saya jujurnya saya sendiri kurang fasih, kurang ilmu tentang benda ni. Mungkin Tun boleh pemudahkan kepada pendengar kita. Terdapat 5 perkara kita kena alert bahagian ni. Yang pertama sekali ialah 31 Ogos 1957 ialah hari kemerdekaan untuk tanah Melayu sahaja. Okey. Yang kedua ialah 22 Julai 1963 hari kemerdekaan Sarawak. Berapa? 22 Julai 1963. 22 Julai adalah Hari Sarawak yang Hari kita Sarawak. cuti hari itu. Yes. Even kalau tak silap saya, Abang Datuk Patinggi, Yes. Abang Jo, merasmikan penukaran bendera yang Tun baru kata bendera terbang tadi, hilang sebab ribut tadi. Mereka menyambut, inilah ada event dekat situ di kawasan sebelah Dun je, di tiang bendera 30 juta tu. Perlu ke saya mention 30 juta tu? Saya rasa mungkin akan kontroversial lagi sekali kot kalau kita mention tu. Tapi generally untuk pendengar yang tak tahu tentang isu 30 juta tiang bendera Sarawak ni, dia telah mendapat kritikan lah daripada netizen pada waktu itu, di mana apa benda ni spend on 30 juta just untuk tiang bendera, dan disebabkan harga yang bagi netizen yang agak tidak masuk akal mendapat kritikan lah, dan akhirnya apabila majlis pernah disebut quote unquote daripada Datuk Petinggi Bang Jo, dia kata daripada pasangan tu bergerek ataupun orang kata berkapal sehingga bertunang sampai kahwin pun ambil gambar kat situ juga. Maksudnya telah menjadi satu fenomena tarikan dan juga jadi salah satu spot yang cantik untuk bergambar lah. So I don't know. Saya pernah pergi ke sana. Tun dah pernah jalan ke sana ke di tempat tu? Pernah. Sangat-sangat cantik. Saya akui sangat cantik tempatnya. Simple, cantik sebab dia bersambung dengan waterfront, bersambung dengan Jabatan Darul Hana, dan boleh terus berjalan ke Sarawak, sama ada nak cross guna bridge ataupun nak cross guna perahu. Sekaligus bagi saya lah, lepas ni kita tajuk kita is Sarawak Tourism, and tidak salah kita untuk bincang awal. And yes, 30 million is quite an amount, tapi kita tengoklah sampai mana ia dapat ditahankan, dan kita harap 30 million itu tidak terlalu tinggi penggunaan dana yang pergi ke tempat yang tidak sepatutnya lah. Kita berharap demikian. Dan kita harap tiang bendera itu kekal berdiri di Kuching, Sarawak, bersebelahan dengan Dun. Jadi Tun, Sarawak, tajuk kita apa tadi sebenarnya? Tajuk kita berkenaan dengan isu kemerdekaan. Sebenarnya okey, jom kita kembali ke situ. So Tun, minta maaf mencelah sebentar, boleh Tun sambung balik. Tadi Tun dah sebutkan reason yang pertama 31 Ogos tanah Melayu sahaja. 22 Julai, saya start daripada 20 Julai, saya tiba-tiba masuk cakap Tun ni, minta maaf, boleh Tun sambung. Reason kedua adalah 22 Julai 1990 berapa? 1963. 63 perayaan ni, kemerdekaan Hari Sarawak. Hari Sarawak. Hari Sarawak sahaja. Kemerdekaan Sarawak. Jadi, orang Semenanjung tak boleh sambut. Why not? saya bersifat inilah ironi sebentar tadi. Okey, sambung Tun. Jadi yang pertama sekali ialah kemerdekaan tanah Melayu 31 Ogos 1957. Dan yang kedua sekali ialah berkenaan dengan kemerdekaan Sarawak 22 Julai 1963. Alright. Dan manakala Sabah yang ketiga merdeka pada 31 Ogos 1963. Jadi ada kaitan dengan 1957, tetapi tahun yang bulan yang sama, hari yang sama, cuma tahun yang berbeza. Oi, Sabah. Kemerdekaan 31 Ogos juga 31 Ogos. Jadi orang Sabah je lah yang paling lawak untuk sambut. Sebab itu Sarawak ni yang tertinggal ni. Kenapa tarikh 22 Julai ni? itu saya saja bergurau lah. Sebab itu
pada kemerdekaan menyambut kemerdekaan pada beberapa hari yang lalu, Sabah pun merayakannya kemerdekaan Hari Sabah sendiri. Hari Sabah beserta Hari Kemerdekaan Malaysia lah. Malaysia. Kalau dia ikutkan, Kalau ikutkan poin tu tadi, dia nak sebut Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. ya. Okey tu. Agak kontroversial. Agak. Kenapa kontroversial tu? Kalau bagi pendapat saya, sebenarnya tak adalah isu yang berat sangat pun. We have been together since, let's say, 16 September 1963. Berapa tahun dah tu? 67 41? No. Almost 60 1957. So 63, 1963 is about like 37, 41, 45 something. 61, 63. 61 tahun. 61 tahun. Kalau berdasarkan 1963, Ya. kan? Yalah. 37 tambah 20, 57 tambah 4, 61. Jadi kalau kita nak sebut Sarawak, Sabah dan Tanah Melayu telah bersama selama 61 tahun tu. Macam mana bahasa saya yang paling sopan orang kata, kalau tidak sopan ni macam ni lah. Kenapa nak berkira sangat 31 Ogos ni, Tanah Melayu pun semua. Kita dah bersama, dah duduk, dah satu roommate, satu housemate. And still ada sifat, I don't know, barrier terhadap rasa. Ada ke orang Sarawak yang jijik dengan 31 Ogos ni? Apa sambut 31 Ogos? Kita 16 September. Saya tak tahu tu. Macam mana, apa kita mau, what is our stand? Of course, point tu tadi boleh dinafikan. Kita tidak mahu perayaan ini disalah anggap, tapi saya rasa ia memang sengaja disalah anggapkan supaya ia membuahkan perpaduan mungkin untuk menyenangkan. Even dalam lirik lagu Sarawak, lagu Ibu Pertiwiku, Sarawak tanah Malaysia. Saya nak sambung poin saya tadi. Sila. Kan tadi ada 31 Ogos, Tanah Melayu, Malaya, Merdeka, Sarawak Sabah. Yang terakhir sekali, yang kedua terakhir, Singapura. Singapura merdeka pada 9 Ogos 1963. 9 Ogos 1963. So bermakna ramai yang merdeka 1963 ni. Yes. Mereka merdeka sebelum penubuhan Malaysia lagi. Jadi isu berkenaan tanpa Malaysia, Sabah Sarawak tidak akan merdeka. No. We independent more earlier than penubuhan Malaysia. Okay. Dan yang kelima adalah 16 September 1963 barulah tercetusnya penubuhan Malaysia, Persekutuan Malaysia bersekutu. Bermaksud Sabah, Sarawak, Singapura ialah wilayah bergabung dengan Tanah Melayu. Jadi kata almarhum Tunku Abdul Rahman sendiri, we have our own right kalau kita nak keluar dari this country. We have our own right tu. Benda ni panas on isu akan datang. Kita akan bicarakan perkara ini. Ni ada berantai, ada episod. Okey. Isu ni memang ada sedikit kontroversi. Okey Tun. Saya suka untuk akhiri tajuk ini dengan let's go back to reality kan. Kemerdekaan it's supposed to be a happy moment, satu momen yang gembira kepada semua orang. Hari Malaysia, Hari Sarawak, whatever lah. Kemerdekaan adalah satu nikmat yang mungkin kita terlepas pandang if we go see our brothers, saudara kita, bukan saudara Islam lah, even though we are Muslim, saudara semanusia kita di Palestine, saudara kita di mana lagi, di Yaman, masih lagi peperangan yang juga teruk, poverty, apa orang panggil tu, kelaparan, apa perkataan? Starvation. Apa bahasa Melayu tu? Kebuluran yang melampau, yang ada anak kecil yang memang tulang je nampak, daging si tahu. Di banyak lagi negara-negara yang masih bergolak
dan mereka masih lagi struggle untuk mendapatkan kemerdekaan. Especially yang paling hangat hari ni 3 September sebab dah masuk ke 12 tu. Ya. Dah masuk midnight. 4 hari lagi tu. 4 hari lagi tu. 7 minta maaf. Ini September. Bulan depan. 1 bulan 4 hari lagi. 7 Oktober tu. Ya. Masih ingat ke tu? Apa yang berlaku pada 7 Oktober? Dunia digemparkan dengan serangan daripada Hamas buat kali pertamanya. Mereka berjaya conquer satu bahagian di luar Gaza, di sebelah di bahagian luar, di seberang benteng tinggi ni. Jadi kenapa saya tiba-tiba mention pasal Palestin apa semua adalah kita sepatutnya menghargai, mengingati, nombor satu, izinkan saya sharing tu. Ya. Kalau saya nak sentimental sikit, It's beremosi okay. sedikit. Kita open dalam podcast. Kita open. Kita open dalam podcast. Nombor satu is kita harus kenang dengan tokoh-tokoh di setiap tempat kita. Okay. Kelantan dengan Tok Janggutnya, Datuk Bahaman, Rentap, Rosli Dobi dan sebagainya. Pejuang-pejuang ini harus dibaca sejarahnya dan diingati jasa-jasanya dan diikuti jasa-jasa baik, moral, value dan sebagainya. Dan hari kemerdekaan juga kita harus membawa satu kefahaman yang di mana we are on this ship together and we have a long journey to go. Kalau nak jalan cepat jangan seorang-seorang, dia kata. Kalau nak jalan jauh, jalan bersama-sama, in a team. Jadi we are in a team that called Malaysia. Sana nak sebut Malaysia tak tahulah. Tapi biasa orang sebut Malaysia lah. Kalau international, kalau English mana? Malaysia. Ya, Malaysia. Lizija dia bunyi. Lizija. Malaysia. Tahniah Lizija. On Tahniah bronze, Lizija. on Olympic badminton, single. Malaysia. 61 years telah bersama tu. Kalau kita tengok ada negara yang kelas ketiga, ada negara yang membangun. Malaysia dalam kategori tersebut. Ada negara yang kelas yang tertinggi, saya lupa dah nama dia apa. First world country. First world country. Second world country. Second. Dia ada first world and Nah. second. Jadi kalau boleh rakyat Malaysia pada hari kemerdekaan ni, saya menyerulah kepada semua untuk menghargai kesatuan kita. Kita merdeka, kita bersatu dalam keadaan kita ada roommate yang baru. Pelbagai jenis etnik, kaum yang telah mewarnai kehidupan kita lah. Orang Melayu kahwin orang Cina kahwin orang India. Kita tengok anak-anak cucu kita semua dah mix lah. Muka pun dah Cina. Memang nak kata makin comel, makin handsome, memang makin orang Melayu berjambang, jambangnya dapat daripada kaum India. Orang Cina yang berbadan sasa, mixed marriage dengan Indian, dapat badan yang sehat daripada belah India dan dapat kepintaran yang tinggi daripada belah China. China pula dah Cina. Sekejap, ulang balik. Ada yang nak katanya apa tu? Dah it's not the same anymore. It's not. We are one. We are together. Kalau nak keluar daripada kapal lah. Kalau tu faham maksud saya. We doesn't have any problem for celebrate of any celebration, especially the 31 Ogos 1957. Cuma we want to clarify that 31 Ogos 1957 adalah bukan hari kemerdekaan Malaysia. Okay. Malaysia tidak pernah dijajah. Why should we have to celebrate Selamat Hari Merdeka Malaysia? Selamat Hari Merdeka Malaysia. Malaysia tak pernah dijajah. Unless you say Selamat Hari Merdeka Tanah Melayu, Sarawak, Sabah. That is true. But British tak pernah jajah Malaysia. Terms Malaysia, penggunaannya sewaktu kita bergabung, persekutuan, bersekutu. Jadi pendirian saya, we have to clarify this thing untuk
kira kita nak menyedarkan masyarakat berkenaan 31 Ogos 1957 ialah Hari Kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Tidak salah untuk kita berkataan Tanah Melayu, itu adalah fakta. Fakta tidak boleh diubah. Solusinya kita hendak perlu berkata demikian walaupun agak kontroversi, tetapi itulah hakikatnya. Dan bagi saya, kita tak salah kalau nak sambut Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. Kita pun memperingati tokoh-tokoh yang berjuang di Tanah Melayu. Kita juga tidak ketinggalan setiap pada wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak juga, tokoh-tokohnya. Dan bagi saya, cadangan saya, why not kalau lebih manis, kata orang Sarawak, lebih kacak bunyinya, why not kita sambut bukanlah hari kemerdekaan tetapi hari kebangsaan pada 16 September 1963. 16 September. Okay. Kerana itulah puncak kita bersatu, kita bergabung. Kita we dah start jadi family lah. Kita celebrate we as a family. Yes. Jadi lebih elok lah. Bukan bermakna tidak elok tu, cuma kita nak maksudnya kalau saya boleh simpelkan lah, orang Sarawak agak tidak adil untuk saya mewakili orang Sarawak sebenarnya. Tapi melalui apa yang Tun faham orang Sarawak ni, mereka lebih menghargai 16 September lah. Nak tak nak memang macam tu. Betulkan kami sekiranya salah. So Tun, kita nak wrap tajuk ni Tun. So kalau saya nak beritahu sedikit saja sebelum kita habiskan tajuk ni. Nombor satu adalah selamat Hari Kemerdekaan kepada semua orang di Tanah Melayu ke. Apa yang telah berlaku tadi, kita boleh nampak Tun dengan pandangannya dan saya dengan pandangan saya. Jadi Tun tadi, dia kena faham orang yang sejarawan, pandang dia lain. Orang yang belajar bidang agama ni, pandangannya lain. Kalau datang arkitek tengah ni cakap, lain kita. So maksudnya, bidang kita juga memberi impak, memberi kesan terhadap opinion kita lah. Sebagaimana dalam bidang agama, orang syariah lain pandang dia, orang akidah lain pandang dia on certain issue lah, especially bab mu'alaf dan sebagainya. So itu satu. So tidak hairan lah, bukanlah kita tu ingin memecahkan ataupun ingin kata orang Sarawak jangan sambut. Tidak. No, we don't say that. Disebabkan Tun dia sangat minat dengan sejarah, ahli sejarawan. Oh tidak. Going to be or not? It's too high. It's too high. It's too high. Tun mungkin nak jadi, wallahualam, kita doakanlah dia punya future jadi apa. Jadi ada juga pandangan yang macam saya ni, saya lebih cenderung kepada ianya adalah, yes, it's not really correct berdasarkan fakta, tapi ia adalah propaganda. Ia adalah suatu metod untuk menyatukan, untuk satukan. Mungkin not really a big sin, bukanlah satu dosa, not even a sin lah. Cuma ada sedikit misunderstood dengan misunderstanding dalam konteks sejarah yang mungkin kita lupa untuk menghormati apa orang kata, disiplin ilmu sejarawan lah, yang mungkin mereka tak akan dapat terima lah. 31 Ogos is Hari Merdeka Malaysia as a whole. Tapi sebagai kerajaan, saya tahu sebut je Malaya, orang Sarawak ni panas dengar ni. Melaya. Jadi itulah untuk menyatukan. Mungkin untuk menyatukan. Macam orang tua dululah. Kan kata kan. Kenapa tak boleh, kenapa kena apa orang kata. Banyak pantang larang orang tua kita dahulu, zaman dahulu lah. Yang kita tak tahu apa dia punya objektifnya. Apa maklumat, tapi rupa-rupanya ada tersirat. Ada tersirat maklumat yang tertentu. Contohnya basuh kaki, perlu tak boleh buat macam ni ke apa ke, nampak tidak sopan. Waktu kita kecil kita disuruh jangan buat tu, jangan buat ni. Kita tak sedar. Tapi orang tua dulu dia suka takutkan kita dengan hantu-hantu kan. Jangan buat ni nanti hantu. Jangan buat ni. Tapi sebenarnya yang tersiratnya adalah untuk jaga akhlak. Jangan tu, jangan ni lah. So bagi penonton saya, it's that. Tapi itulah
terpaksa terkorban bab sejarahnya. Okey, Tun. Saya berpendapat bahawa kita bukanlah nak membangkitkan isu menggaduhkan Sarawak dengan Malaya, Malaya dengan Sabah. Kita bukan nak gaduh, cuma kita nak kerajaan mengatur balik perkara ini. Sebab ini amat penting, ini berkenaan dengan negara kita. Jadi diharapkan kerajaan pada masa kini supaya mengatur balik ataupun berbincang dengan ahli pakar sejarah yang lain berkenaan dengan isu ini. Seperti dia. Oh, jangan. Ini pandangan kita lah. Kita mewakili generasi Gen Z. Ya. Cuma kita bukan hendak nak mencetuskan untuk perkelahian, pergaduhan, tetapi kita hendak menyedarkan bahawa 31 Ogos 1957 bukanlah hari Malaysia. Malaysia tidak pernah dijajah dan sebagainya. Dan diharapkan kerajaan membuat perayaan-perayaan seperti Selamat Hari Merdeka untuk Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, dan supaya kita boleh dapat banyak cuti. Tak adalah. Mengenali dan kalau Sarawak bila dia merdeka, Sabah bila dia merdeka. Walaupun Singapura sudah keluar dari Malaysia, tapi kita perlu tahu juga bila dia merdeka. Itu Singapura adalah sebahagian daripada kita pada ketika dahulu. Jadi perkara-perkara ini harus dititik beratkan lah. Okey. So Tun, saya rasa agak panjang kita bahas tentang bukan isu pun, tajuk inilah, tajuk kemerdekaan. Saya ingin sekaliguskan dengan kemerdekaan Palestin, tapi saya rasa kita berehat sebentar. Jadi kita nak refill dulu kahve kita ni. Jadi kembali sebelah sini. Assalamualaikum. Last take untuk hari ni pukul 2 pagi. Kita try habis tak setengah, kita balik rumah sampai rumah lah. Okey Tun. Ya. Satu statement daripada seorang rakyat Sarawak, iaitu Ketua MOCS, Movement of Change Sarawak, iaitu nama beliau Francis Paul Siah, yang telah menyatakan kalau kerajaan Madani nak bawa 127 orang Palestin tu, mereka mendesak untuk jangan bawa kelompok ini masuk dalam Sarawak. Kita nak beri statement dia seadil yang boleh. Kita tak nak ambil dia punya headline saja. Jadi atas sebab nombor satu, kita tak nak mereka ini, kelompok Palestin ini yang terlibat dengan keganasan. Mereka yang mungkin bagi mereka, mungkin berdasarkan statement tu, mereka anggap Palestin yang daripada Gaza Strip ini Hamas, pengganas lah. So mereka tak nak. Dan nombor dua, dia nyatakan bahawa ini adalah pendapat majoriti rakyat Sarawak. Sebab itulah dia membuat statement sedemikian. Jadi ada lagi, tapi sekadar itu pun saya rasa sudah cukup lah. Dan dia mendesak kepada Anwar Ibrahim untuk tidak membawa pelarian Palestin, quote, dia guna perkataan pelarian ini, untuk tidak membawa mereka ini ke dalam Sarawak. Itu dia negeri yang kita claim di media sosial terpaling harmoni. The first one to make such statement. Tun, what is your opinion tentang benda ni? Sebagai orang Sarawak, kita berdua ni orang Sarawak ni, dia kata itu soal majoriti, so termasuk kita lah kot. So macam mana ni Tun? Pertama sekali saya nak menyoal lah, beliau ni apa jasa dia pada Sarawak. Yang kedua, apa yang dia buat untuk Sarawak? Dia dalam movement of change of Sarawak, movement perubahan di Sarawak. Saya rasa Sarawak is still the same which came before. Masih benda yang sama. Jadi saya rasa amat tidak wajar kenyataan beliau. Maksud Tun, Sarawak is still the same even this guy is not exist pun sama je. Kalau dia wujud pun buat apa kalau nak buat huru-hara? Itu kalau nak adil ni kita kena check lah biodata beliau, which is kami belum buat lagi. So Tun,
kalau kita nak fokus kepada sentimen yang dikata majoriti orang Sarawak berpendirian macam ni, kami tak senang orang Palestin nak bawa masuk Sarawak ni. Macam mana tu? Ada ke kita diwawa dalam TVS, TV Sarawak yang menyatakan marilah pada tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian kita buat demonstrasi? Tak ada. Dan ada ke majoriti rakyat ataupun wartawan buat kaji selidik, uji banci bahawa rakyat Sarawak sendiri tidak berpuas hati ataupun ini adalah statement peribadi beliau? Mungkin statement yang datang daripada assumption sahaja. Dan bagi saya, seperti yang saya beritahu, this is not about religion again. This is about humanity, human right. Bagi saya beliau ni dia telah kurang dia punya human sense dia, dan saya rasa beliau tidak layaklah berkata sedemikian kerana pemerintah Sarawak sendiri, Premier Sarawak Abang Jo tidak menyatakan apa-apa kenyataan. Timbalan Premier Sarawak Awang Tengah tidak menyatakan apa-apa kenyataan. Profesor Dr. Sim pun juga sama, timbalan Premier Sarawak pun tidak menyatakan apa-apa kenyataan. Walaupun timbalan Premier Sarawak yang ketiga lagi, Douglas Ugah, pun tidak menyatakan apa-apa kenyataan. Jadi bagi saya ini adalah bukan memotifkan beliau adalah suara pada Sarawak menyatakan bahawa dia hendak membuatkan satu sampaian kepada Perdana Menteri bahawa rakyat Sarawak tidak bersetuju. Dan sampai sekarang pun saya tengok dalam televisyen Sarawak, saya lihat yang tak ada apa-apa pun. Jadi saya rasa kalau saya pun nak bermain assumption seperti Tuan Francis Paul Siah tadi, dia kata majoriti orang Sarawak tak suka orang Palestin datang masuk. Saya rasa sebaliknya lah kot. Kalau saya nak buat assume, saya nak assume juga. Saya rasa sebaliknya. The world has known too much. And we have known the villain, orang jahat di isu ini dah terang-terangan dah siapa orang jahat sebenarnya. Even the big power such as United States juga antara penyumbang terbesar, 7 to 80% bantuan ketenteraan, weapon daripada US membantu negara Israel ini. Kenapa kita tak berbunyi? Kenapa orang Sarawak tak berbunyi? Tapi kita berbunyi. Apa? Majoriti si mau ia datang rumah orang sebab pengganas. Pengganas? Saya rasa orang yang buat statement macam ni, walaupun beliau ni muka dah senior citizen, dah nyanyuk kot. Sebab tu saya cakap, Minta maaf kalau jahat juga bahasa saya. Minta maaf pakcik. For me, please, pesanan saya kepada rakyat Malaysia ataupun luar pada Malaysia, please stop making premature announcement, stop making premature kenyataan, statement yang dia ada-adakan, nonsense, tak ada. Saya pun tak tahulah dia ni buat statement ni bermotifkan kepribadian. Kita tahu kan media sosial ni kadang-kadang komen-komen, statement-statement ini dia dapat memainkan sentimen, tapi saya tengok dari segi politiknya, dari segi apanya mungkin ada sedikit, tapi ianya memang jelas lah. Kalau izinkan saya menggunakan bahasa yang sedikit kasar, iaitu it's a non-mature statement. Dia seolah-olah tidak belajar sejarah. Dia seolah-olah baru lahir semalam kot. Baru bangun, kau Palestin datang. Halau. Dan dengan memberi nama pengganas kepada orang Palestin, orang ni rakyat Palestin ni, bukan tentera Palestin. Itu pun ni orang Egypt tu, kerajaan Egypt yang telah memberi kebenaran untuk dia keluar daripada Palestin melalui sempadan Egypt dan telah dibawa oleh pesawat UDM tadi. Bukan tentera. Wajar ke orang yang sudah berusia memegang senjata mak-mak dengan budak-budak kecil, wajar budak-budak kecil ke? pengganas, budak kecil. Sekali lagi,
Saya yang berumur 19 tahun pun saya rasa macam okay, Kita bukan apa. This is the identity of Malaysia and especially Sarawak sebenarnya. Kita claim kita negeri yang terpaling harmoni, but in action that's why ataupun bukanlah in action, maksudnya such statement sangat memalukan lah tu. sebab itulah munculnya satu peribahasa, jangan disebabkan satu nila setitik rosak susu sebelanga. Habis lah kita Sarawak cakap harmoni, tapi why? Because Tapi kan kalau kita ingin bersikap adil tu, saya ingin mewakili warga non Muslim dan juga warga non Malay. Sebab non Malay ni kebiasaannya Muslim kan. Boleh jadi nombor satu, kami sebagai sahabat anda, orang Sarawak, Muslim Sarawak, adik Muslim sahabat Muslim di Sarawak ini, kami berani kata lah, we can assure you this Hamas and Palestinian people, cuba tutup mata sekejap, tengok orang jahat siapa. It's so obvious siapa orang jahat. Orang Palestin ni memang berjuang untuk kemerdekaan. Setiap hari boleh kira ahli keluarga mati sebab kena hempak, mati sebab kena bom dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat-sangat tidak wajar Sarawak buat. Orang-orang Sarawak macam ni buat statement macam tu. okey lah kalau masih juga berkeras menyatakan bangsa di sinilah, agama di sinilah. Saya bukannya aslinya Melayu. Saya pun ada campur Iban. Saya pun ada campur Cina. Saya pun ada campur Melanau. Tak ada pun. There's nothing wrong. Only Jadi saya rasa isu ini adalah berdasarkan celik sejarah, celik isu, dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam membuat satu statement. Pandai je majoriti Sarawak cakap macam ni. Wallahualam. Kalau nak buat betul-betul, kami rasa harus dilakukan secara profesional. Bancian, let's say 10,000 orang, 100 orang ditanya di waterfront, barulah kami boleh percaya majoriti ke tak majoriti kan. Kalau majoriti pun, maka majoriti tu saya rasa perlu dibetulkan. sebenarnya ni ada agenda. There's an agenda behind this. And we will talk this in next episode. Ada kaitan juga. Yang ni agak-agak Yes. betul. Jangan tu. No, it's about Sarawak. It's Sebab about Sarawak. But kita takkan sentuh lah about religion, kaum atau apa. Because Aha. we open. Cuma we takkan sentuh about why won't we want to touch? Tak lah, not yet. Yalah. Bukan masa lagi. And kadang-kadang yes, let's focus again back to the country. Tun, Yeah. jom kita wrap isu ini. It's our time to rap. Kita wrap isu ini dengan satu soalan yang ditanyakan oleh netizen. Kenapa Malaysia tak hantar je askar-askar Malaysia pergi perang kat situ? Tak perlulah bawa sini pendatang-pendatang tu. Kalau saya cuba imitate lah. Pergi serang, settle, bunuh semua, settle kan. Menangi perangai ni. Bawa geng-geng Arab tu. Tu Oman, Qatar, Saudi, UAE, negara-negara kaya ni, negara-negara kaya dengan kekayaan minyak dan sebagainya, pergi berang tu. Apa reaksi tu terhadap komen netizen sedemikian? Sebenarnya kita tak boleh nak membuatkan satu tindakan tanpa pengetahuan yang luas. Kita boleh nak menghantar, tetapi Malaysia terutamanya sekali, kita di bawah penjajahan British. Jadi di mana negara yang dijajah oleh British dipanggil sebagai Commonwealth. So Commonwealth ini sendiri telah dibuat satu perjanjian dengan British, iaitu bukan perjanjian, dia adalah satu polisi ataupun satu perkara yang dinamakan Non-Aligned Movement, NAM.
salah satu perkara yang merangkumi dalam NAM ialah mana-mana negara tak boleh sesuka hati nak berperang. Maksudnya kalau ada negara-negara lain yang hendak melanggar apa-apa kandungan isi dalam NAM, maka terbatallah secara rasmi perjanjian tersebut. Jikalau ada apa-apa terjadi pada negara tersebut, kena serang negara lain ke ataupun kena komunis dan sebagainya, negara lain tak akan bantu. Maksudnya kalau kita melanggar NAM ini, pihak English ataupun negara-negara sekitar yang tidak akan Commonwealth semua membantu Malaysia dalam keselamatan negara lah. Kalau diserang, let's say kena serang satu negara, negara sekitarnya sepatutnya dengan NAM tadi, dengan bantuan British, English dan negara Commonwealth yang lain akan dipertahankan, akan bantu. Tapi kalau kita langgar, secara automatik macam ni lah, tak sah lah. Kau kena serang, sekata kau lah, kami tak nak keluar duit, kami tak nak bantu. Lebih kurang betul lah, saya faham betul. Okay. Dan bukan kita tak pernah menghantar tentera kita pernah menghantar, tetapi sebagai pengaman di bawah United Nation, UN. Jadi United Nation, UN tersebut kita kena tunggu PBB, UN, Persatuan Bangsa-Bangsa Dunia. Jadi we have to wait their on arahan dan sebagainya. Kalau mereka cadang, okey, berapa buah negara offer siapa yang nak hantar pasukan pengaman. Jadi beberapa buah negara dia hantarlah pengaman sesebuah negara. Seperti contoh, kita pernah hantar di Bosnia, kita pernah hantar di Timor Leste, kita pernah hantar askar pengaman di Somalia dan sebagainya. Jadi kita pernah menghantar askar, cuma secara pengaman, secara bukan mengintai, tapi Orang tengah dalam peperangan Peace tersebut. deal. Peacekeeper kalau panggil kan. Peacekeeper, tak tahu Peacekeeping, ibarat sebegitu. Jadi itulah perspektif dia berkenaan dengan isu ini sebenarnya. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menghantar. Yes. Jadi sebab itulah yang sekarang ni kita boleh yang telah dilakukan oleh kerajaan Madani, iaitu 107 orang telah berjaya untuk dibawa ke Malaysia dan diberi rawatan, dan sebahagian juga ada yang diberi pendidikan dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik. Itulah jasa kecil yang Malaysia mulakan, menunjukkan kepada dunia bahawa usaha seperti ini harus disokong oleh setiap rakyat Malaysia. Panjang lebar kita cakap tadi. Dan kita mengharapkan dengan anjakan paradigma ini akan terbuahnya movement-movement, usaha-usaha yang lebih besar daripada mungkin Malaysia sendiri ataupun mungkin daripada negara lain, yang akan akhirnya membawa keamanan ke dunia, ke Palestin dan dunia keseluruhannya. So tu, kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi kita baru 2 tajuk ni, kemerdekaan dengan Palestin, tapi bapa lama Sebenarnya ini adalah isu yang berat sebenarnya, tapi kita perlulah berkatakan kita punya pendapat dan pendirian kita. Tetapi terpulang pada netizen dan penonton, this is our pendapat. Dan kalau ada statement yang melukakan hati, kalau saya lah, we are not sorry for it. Jadi sebab because this is about you have lagi heard, sekali, you know right, this is just a human. Yes. Kalau haiwan pun dia kesian pada haiwan itu, apa lagi kita yang manusia ni? Tapi kita juga harus bersikap adil in the future. Negara lain yang kena bantai, let's say mungkin rakyat kita sendiri yang kena bantai, kita harus juga sama adil terhadap isu-isu seperti itu juga. Jadi itu sahaja untuk podcast kita pada hari ini, Tun. Saya punya kopi ni dah 3 cawan dah hari ni. Oh, maksudnya saya dah 2 lah ni. Dah 3 cawan dah habis. So
Itu sahaja untuk hari ini. Itulah dia podcast Secangkir. Kafe. Wah, akhirnya betul kat dia sebut. Nasib. Kahvi. Kafe. Itulah dia. Assalamualaikum. Jumpa lagi di episod yang ketiga.